Bismillahirrahmanirrahim. Anta qamaruna, anta sa'iduna, anta izzuna ya Rasulullah. Anta qamaruna, anta sa'iduna, anta izzuna ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'. Apa khabar tuan-tuan yang berada di rumah sekalian? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan yang sihat sejahtera pada hari ini insya-Allah. Apa khabar Ustaz Husaini? Ustaz Husaini sihat? Sihat, doktor sihat kan? Alhamdulillah. Baik, bertemu kita lagi dalam rancangan My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan, rancangan yang meneroka isi kandung Al-Quran melalui hadis-hadis Nabi. Dan dalam rancangan My Hadis Time ini kita akan banyak menyebut nama Nabi, kita akan banyak menyebut hadis-hadis Nabi. Maka dengan itu suka saya ingatkan pada tuan-tuan, jangan lupa kita perbanyakkan selawat pada Rasulullah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menegur ataupun menyampaikan kepada sahabat, Rasulullah kata al-bakhilu man zukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang kedekut tu Rasulullah bagi definisi yang lain sikit hari ni. Rasulullah kata al-bakhilu, orang yang bakhil kedekut ni adalah man zukirtu indahu, orang yang disebutkan nama aku di sisi dia, walam yusalli alayya, tapi dia tak selawat ke atas aku. Jadi hati-hati tuan-tuan, hari ini kita banyak baca hadis dalam program My Hadis Time, kita akan banyak baca hadis, maka perbanyakkan selawat ke atas junjungan besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kalau dalam halaman yang lepas ya Ustaz ini kita dah bincangkan tentang perihal akidah, isu akidah penyelewengan yang berlaku kepada Bani Israel. Maka hari ini kita akan perhatikan satu lagi isu yang berlaku di kalangan Bani Israel juga. Tapi sebelum tu mari dahulu kita sama-sama dengarkan ayat yang akan dibacakan oleh Ustaz Husaini daripada halaman 9 daripada suratul Baqarah. Dipersilakan Ustaz Husaini. Baik, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan yang berada di rumah. Bersedia dengan mushaf kita, kita buka halaman yang ke-9 ayat ke-58 dan 59. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita golongan yang diridai oleh Al-Quran insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qulna dakhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragadan وادخلوا الباب سجدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Mari kita bersama perhatikan ayat 58 dan ayat yang ke-59 yang dibacakan oleh Ustaz Husaini itu tadi, menceritakan tentang kisah Bani Israel yang bersikap degil. Yang kalau sebelum ni kisah Bani Israel dia menyelewengkan akidah, kali ini dia mengubah juga apa yang Allah Taala telah berikan kepada mereka. Fabadalal ladzina zalamu, mereka mengubah kata-kata ataupun himpunan ataupun ayat yang Allah Taala berikan kepada mereka. Maka ketika menghuraikan mengenai
ayat ini Al-Imam Tabari memetik satu hadis mengenai tentang rijzan, iaitu Allah Ta'ala menurunkan azab ataupun bala kepada mereka yang zalim ke atas diri mereka. Mari kita sama-sama baca hadis pada hari ini, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah yang menyebutkan an Aisyah radhiyallahu ta'ala anhuma zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil ta'un fa akhbarani annahu 'adzabun yab'athuhu Allahu 'ala man yasha wa anna Allah ja'alahu rahmatan lil mu'minin laisa min ahadin yaqa'u at-ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiba ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajrin syahid. Maksudnya daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, aku bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang wabak taun. Kemudian baginda bersabda, taun ini ialah azab yang Allah kirimkan kepada sesiapa yang Dia kehendaki dan Allah menjadikannya sebagai rahmat buat orang-orang yang beriman. Tiada seorang pun yang ditimpa wabak taun dia kekal di tempat tinggalnya dengan penuh kesabaran dan mengharapkan pahala, serta dia tahu bahawa wabak itu tidak akan menimpanya melainkan semuanya telah ditentukan oleh Allah, maka dia mendapat pahala seperti pahala syahid. Hadis ni diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Perhatikan hadis ni, sangat menarik sebenarnya tuan-tuan ya. Kita bincang mengenai tentang hadis azab yang Allah Taala turunkan kepada umat terdahulu. Salah satunya seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam Tabari, hadis mengenai taun. Azab wabak penyakit ni sangat rapat dengan kita. Hari ni kita tengok Ustaz ni ada wabak yang menimpa kita. Tapi sebelum kita bincangkan lebih lanjut mengenai hadis ini, kita rehat dulu seketika. Bertemu kita lagi dalam program My Hadis Time, Rasulullah Suri Teladan. Baik, bertemu kita lagi dalam rancangan My Hadis Time, Rasulullah Suri Teladan. Baik, kalau sebelum ni kita dah bincangkan mengenai hadis taun, iaitu hadis yang diambil oleh Al-Imam Tabari ketika menghuraikan tentang azab yang diturunkan ke atas kaum terdahulu. Dia petik satu hadis mengenai hadis taun, dan hadis ni memang sangat rapat dengan kita pada hari ini, iaitu kita dilanda wabak pada hari ini. Tapi sebelum membicarakan tentang hadis mengenai wabak penyakit dan taun ni, mari kita tengok, perhatikan dulu siapakah sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Baik, seperti biasa saya tanya ustaz-ustaz ini je sebab tak ada orang lain dah. Jadi saya tanya ustaz-ustaz ini, siapa perawi ataupun sahabat yang mendengar hadis ni daripada Rasulullah? Baik, sahabatnya yang meriwayatkan hadis ini tidak lain dan tidak bukan, tuan-tuan dan puan-puan, iaitu isteri kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Aisyah binti Abu Bakar. Doktor, kalau kita boleh bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan ya, hadirin yang ada di rumah ni, Aisyah ni merupakan seorang yang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada satu kisah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Siti Aisyah main kejar-kejar masa tu ketika di Madinah kan. Saya ni pernah main kejar-kejar dengan isteri dia. Saya lebih daripada itulah. Allahu Akbar. Dan di situ ya tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh lihat sifat romantik Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama isteri. Yang bila pertamanya ketika itu Aisyah menang berlumba dengan Nabi, dan kali keduanya Aisyah kalah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sebab apa? Berat badan Siti Aisyah naik ketika itu. Okey. Jadi itulah sikit sebanyak orang kata, mungkin doktor boleh tambah lah. Baik. Mari kita sama-sama tuan-tuan perhatikan slide kita pada hari ini mengenai siapakah perawi yang meriwayatkan hadis ini, yang mana beliau adalah Sayyidatina Aisyah binti Abu Bakar, yang mana beliau adalah Ummul Mukminin, iaitu isteri Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Beliau mempunyai kecerdasan dalam memberikan penilaian terhadap sesuatu perkara. Baik, yang ni sebenarnya mengenai tentang kelebihan Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah ni sebenarnya tuan-tuan adalah orang yang rapat dengan Rasulullah. Dia berkahwin dengan Rasulullah dalam usianya yang muda, jadi dia banyak ingat hadis daripada Rasulullah. Sebab tu dia terdiri daripada kalangan mereka yang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Macam tu juga dia banyak diberikan pendidikan secara tidak langsung daripada Rasulullah. Dan kalau kita perhatikan sebenarnya Sayyidatina Aisyah ni Ustaz Husaini, dia banyak meriwayatkan hadis-hadis yang rapat dengan Rasulullah yang orang lain tak tahu. Contoh hadis nak tidur apa semua tu dalam rumah kebanyakannya
sebenarnya hadis diriwayatkan oleh Aisyah sebab orang lain tak tahu. Ya. Jadi Sayyidatina Aisyah sahaja yang ceritakan dia. Sebagai contoh, hadis sebelum tidur mengenai tentang Rasulullah suruh baca yang 3 kul tu diriwayatkan oleh Aisyah. Iaitu kita nak sebelum tidur kita angkat tapak tangan kita baca 3 kul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ada riwayat yang tambah qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian kita tiup pada tangan kita sapukan pada seluruh badan kita. Begitulah hadis-hadis tentang yang isu yang agak dalam isu domestik yang dalam rumah tangga kebanyakannya diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah. Begitu juga mempunyai kecerdasan ni dari aspek pendidikan kerana Sayyidatina Aisyah adalah seorang wanita yang juga boleh kita kategorikan dia sebagai guru kerana dia adalah tokoh besar di Madinah yang mendidik para sahabat yang lain yang mengajarkan sahabat tentang hadis-hadis Nabi. Baik, yang itu adalah mengenai tentang siapa perawi kita hari ini. Perhatikan tuan-tuan, sebenarnya kita banyak cerita tentang sahabat. Seronok program My Hadis Time ni. Kita boleh kenal sahabat, ya, kita boleh banyak tahu hadis, kita boleh tengok juga ayat Quran. Dan lebih tu kita boleh menambah kecintaan kita kepada Nabi dan itu juga yang sahabat. Paling penting, kita menambah kecintaan kita pada Rasulullah SAW. Baik, hadis hari ini adalah mengenai hadis wabak. Ada barangkali yang mungkin bertanya tentang kenapa hadis wabak ni dipilih oleh Al-Imam Tabari. Al-Imam Tabari sebenarnya dia nak menghuraikan perkataan daripada ayat 59 surah Baqarah tu tadi tentang perkataan rijzan. Rijzan ni maksudnya azab. Allah Ta'ala akan menurunkan azab kepada orang yang zalim, iaitu sebahagian daripada orang yang zalim ni adalah diri kita sendiri sekiranya kita berlaku zalim. Tetapi hadis ni merubah perspektif sedikit, iaitu Rasulullah memberikan kita satu perspektif yang baru, iaitu perspektif yang positif. Iaitu Rasulullah kata azab ini sebenarnya adalah rahmatan lil mukminin. Lain macam Rasulullah kata orang pandang azab ni menyusahkan, Rasulullah bagi sisi yang positif. Rasulullah kata tak, sebenarnya azab ni adalah rahmat kepada orang Islam kalau dia bersabar, dia duduk rumah, dia bersabar dan dia berusaha dan mengharapkan segala ni adalah hanya kerana Allah, maka Rasulullah kata dia akan dapat pahala syahid. Allah. Macam tu juga yang ada juga yang sebelum ni yang bertanya mengenai tentang wabak yang meninggal disebabkan COVID dan sebagainya, boleh tak dikategorikan sebagai syahid? Kalau kita kategorikan dia sebagai ta'un, penyakit wabak yang tersebar laju yang menyebabkan daging luluh dan sebagainya seperti yang disebutkan dalam hadis, maka barangkali boleh dikategorikan sebagai syahid kerana, tapi syahid dunia dia tuan-tuan, bukan syahid akhirat, maknanya bukan yang syahid yang seperti syahid orang mati syahid, kerana dalam hadis yang lain Rasulullah ada menyebutkan tentang mereka yang mati lemas, mereka yang mati terbakar, mereka yang mati ditimpa penyakit dan sebagainya boleh dikategorikan sebagai syahid, tetapi diuruskan seperti biasa kerana Allah Ta'ala memberikan dia kelebihan seumpama kelebihan syahid kerana kesusahan yang dialami. Bayangkan orang mati lemas, macam mana kesusahan terbakar dan sebagainya. Itu syahid yang diberikan juga oleh Allah Ta'ala kerana kesungguhan ataupun kesusahan yang mereka alami. Ini yang pertama mengenai pengajaran kita tentang wabak yang berlaku ataupun penyakit yang berlaku adalah memberikan rahmat kepada orang Islam sekiranya mereka bersabar dan bersikap positif. Yang pertama. Yang keduanya adalah mengenai tentang kalau kita melakukan kerosakan. Sebab itulah dalam hadis dan dalam ayat Quran tu sendiri tadi, dalam hadis pun sebut kalau yang melakukan kerosakan ni adalah manusia, maka yang menerima kesannya adalah manusia juga kerana yang menyebabkan kerosakan berlaku di muka bumi ini adalah disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Betul. Kalau kita tak lakukan kerosakan, ada yang dulu macam-macam teori tentang COVID hari ini Ustaz Husaini. Betul. Ada yang kata sebabkan makan kelawar dan sebagainya, tetapi saya bimbang ada yang kata senjata biologi dan sebagainya. Saya bimbang sebenarnya perkara ini kembali kepada kerosakan yang dibuat oleh manusia juga. Yang ini pengajaran yang kedua yang penting juga dalam hadis, yang mana kalau kita lakukan kerosakan itu akan kembali menzalimi ataupun menyusahkan diri kita kembali. Baik, ini pengajaran ringkas mengenai hadis ini. Kita berehat dulu seketika, kita akan kupas lagi sedikit selepas daripada ini dalam program My Hadis Time, Rasulullah Suri Teladan. Bertemu kita lagi dalam rancangan My Hadis Time, Rasulullah Suri Teladan. Rancangan yang membicarakan tentang ayat Quran melalui kupasan hadis-hadis yang banyak. Baik, kalau kita perhatikan ayat Al-Quran pada awal tadi, Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala akan fa'anzalna 'alal ladzina zalamu rijzan. Allah Ta'ala akan turunkan ke atas orang yang menzalimi diri mereka sendiri rijzan, iaitu azab.
Dalam hadis Rasulullah dah cerita salah satu azab yang berlaku yang diturunkan kepada umat terdahulu ataupun umat hari ini adalah mengenai wabak penyakit, termasuklah taun, dan Rasulullah juga menceritakan bagaimana kita harus bersikap positif dan sebagainya. Dan kita telah ungkapkan tadi bahawa sebenarnya azab ni kadang-kadang datang kerana tangan-tangan kerosakan yang dilakukan oleh kita sendiri. Jadi betul. Apa pandangan Ustaz ini? Macam mana kerosakan yang macam mana menyebabkan kita binasa ni sebenarnya? Kalau kita tengok kerosakan yang ada yang dibuat oleh manusia-manusia itu sendiri sebenarnya lah yang mengakibatkan seluruh manusia itu ditimpa bala oleh betul. Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita mengambil dari sudut positifnya. Ya, bila mana kalau ada sesuatu wabak penyakit, contohnya wabak coronavirus ni ya doktor yang berlaku, yang bukan saja menjejaskan kesihatan, tetapi dari segi orang kata keseluruhan, dengan orang yang dibuang kerjanya, lagi berlakunya masalah-masalah domestik, keluarga dan sebagainya doktor. Dan ada juga golongan-golongan yang golongan contohnya LGBT. Allah. Kan kita boleh cakap di sini yang membuat kerosakan LGBT dan sebagainya lah ya. Dan itu sebenarnya bala Allah Subhanahu Wa Taala bukan turun kepada golongan orang yang buat kerosakan saja, tapi kita sendiri keseluruhan secara am ni akan kena juga. Dan itu yang kita mohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita semua ni diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala doktor. Baik, betul Ustaz Husaini. Sebenarnya kerosakan yang berlaku di atas muka bumi ini adalah disebabkan kerana tangan manusia sendiri. Kalau ada di kalangan kita yang tidak memulakan kerosakan tu, barangkali kita semua tak kena. Betul lah apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, bila mana manusia melakukan kerosakan, kesan dia bukan pada golongan yang melakukan kerosakan tu sahaja, tetapi merangkumi semua. Jadi ini satu pengajaran yang penting, dan ini juga pengajaran yang penting yang kita belajar daripada hadis ni tadi, bahawa azab yang dikenakan kita mestilah tanganinya dengan baik. Kalau orang Islam, dia akan bersifat positif, dia akan menerima rahmat daripada Allah Ta'ala dan dia akan mendapat pahala yang lebih banyak. Tetapi kalau kita mengingkarinya, kita melawan, kita salahkan Allah Ta'ala sedangkan kesilapan itu bermula daripada diri kita sendiri, maka yang tak lain datang adalah menyusahkan diri kita balik. Jadi hadis ni sangat menarik sebenarnya tuan-tuan, yang boleh kita kaitkan dengan ayat Quran tadi. Kemudian perbincangan kita mengenai hadis ni telah banyak diungkapkan ataupun dipersembahkan dalam hadis-hadis yang lain juga. Baik, kita telah pun sampai ke penghujung rancangan ya. Maknanya sekejap saja kita dapat bincangkan hari ini hadis ni mengenai. Sebenarnya banyak juga kita boleh bincangkan. Tak apa, lepas ni ada lagi sesi episod yang seterusnya. Baik, sebelum tu mudah-mudahan kita mendapat sedikit pengajaran dan keberkatan daripada apa yang kita pelajari daripada hadis Nabi, kerana program My Hadis Time kita akan menyelongkar semua hadis-hadis yang menyebutkan tentang apa yang diungkapkan oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Baik, sebelum kita akhiri pengajian kita pada hari ini, mari kita sama-sama angkat tangan, berdoa kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menyelamatkan kita daripada azab yang menimpa kita, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mempermudahkan urusan seluruh manusia, khususnya buat kaum muslimin. Saya persilakan Ustaz Husaini untuk memimpin bacaan doa kita. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, kita sama-sama angkat tangan, berdoa bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dijauhkan daripada segala wabak penyakit, terutamanya COVID-19. InsyaAllah sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami menadah tangan memohon kepadamu, ya Allah, jauhkanlah penyakit yang Kau berikan kepada kami ini, ya Allah. Jauhkanlah segala penyakit, khususnya COVID-19 ini, ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, ya Allah. Kami tahu, ya Allah, ini ujian daripada-Mu untuk kami, ya Allah. Jadikan kami golongan orang-orang yang sabar, ya Allah. Amin. Jadikan kami golongan orang-orang yang menerima segala cabaran ujian daripada-Mu, ya Allah. Amin. Jadikanlah pandangan kami ini pandangan yang positif, dan jangan Kau jadikan kami pandangan yang negatif, justru membawa kepada tidak bersyukurnya kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau angkatlah wabak ini, ya Allah, daripada muka bumi ini, ya Allah. Amin. Kau ratakanlah segala penyakit yang Kau turunkan kepada kami di dunia ini, ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami golongan orang yang bersyukur, golongan orang yang bersyukur atas segala nikmat yang Kau berikan kepada kami, ya Allah, terlampau banyak, ya Allah. Kami memohon kepadamu, ya Allah. Ini adalah ujian yang sedikit yang Kau berikan kepada kami, ya Allah. Justru itu, ya Allah, kurniakanlah kesabaran yang tinggi kepada kami, ya Allah. Ada keluarga yang bercerai, ya Allah. Ada daripada kami ini yang tidak mendapat pekerjaan, ya Allah. Ada daripada kami sendiri, ya Allah,
yang memerlukan sokongan hidup ya Allah, justru itu ya Allah permudahkanlah kami ya Allah. Amin. Engkau Tuhan sekalian alam, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma